我没带冷气，然后他一讲，我有，你要吗？他一讲要开冷气，我就哎呦，你冷呢？你很冷我没有。他一讲要开冷气，我要感谢他。怎么？他冷气是要给钱的。OK， 是啊。开始录了，等会有时候再开。拜拜拜拜。来，所以开始。可以啊。Terus sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan tentang definisi dan konsep viral dalam media sosial. Dalam konteks masyarakat Malaysia, viral merujuk kepada fenomena kandungan dipolaskan dan dibincangkan secara besar-besaran dalam masa singkat melalui perkongsian dan penyebaran pengguna media sosial melibatkan perbincangan merendasi kaum. 我忘记要寄给他了。喂，重来。背景可以也可以，然后你就我可以剪辑，是，你可以剪辑。apakah pendapat Anda, Singgu? Saya bersetuju dengan pendapat Anda. Gaya pendorongnya berasal daripada resonans emosi, contoh kisah tolong menolong, kontroversi budaya, contoh konflik amalan agama, atau gizmo teknologi, contoh deepfake AI, dan akhirnya membentuk kesan penyebaran seperti virus. Contohnya mengenai isu sensitif, kaum atau video yang menunjukkan kerjasama atau kaum berbeza semua mungkin menjadi popular kerana penyebaran secara otomatik oleh pengguna. Sekarang kami akan meneruskan perbincangan kami dengan soalan kedua, iaitu 3 contoh kandungan virus sebenar di Malaysia tahun 2020 hingga tahun 2025 yang menunjukkan wujudnya konflik atau nilai murni dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kes pertama iaitu kes pembunuhan pelajar sekolah menengah. Kandungan viral iaitu pada bulan Oktober 2025, media sosial Malaysia mengemparkan dengan kes tragis pembunuhan seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun bernama Ye Xing Shun di sebuah sekolah menengah di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Kes ini menjadi viral selepas berita dan gambar kawasan kejadian tersebut luas di platform seperti TikTok, Facebook dan Twitter. Apakah pendapat kamu, Sim? Kes ini memperlihatkan konflik sosial dan emosi dalam kalangan pelajar sekolah, termasuk isu keganasan, keselamatan di sekolah, dan kesihatan mental remaja. Namun, di sebalik tragedi itu, masyarakat Malaysia menunjukkan nilai menulis seperti simpati, keprihatinan, dan berbantuan. Ramai netizen menghantar ucapan takziah kepada keluarga masa menyeru pihak sekolah serta kerajaan untuk memperketatkan kawalan keselamatan. Apakah pendapat anda? Saya bersetuju dengan pendapat anda, Siru. Berdasarkan kes pertama ini, kes ini mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengawal emosi, mendidik tentang nilai hormat dan empati, serta meningkatkan sistem keselamatan sekolah agar kejadian sebegini tidak berulang. Apakah kes yang tersebut berdasarkan soalan tersebut? Okey, saya setuju. Sekarang ini kes 2, iaitu yang kes penemuan telefon pintar. Sebuah kisah bisa di Kota Kinabalu membawa makna luar biasa. Seorang pelancong Cina kehilangan telefon pintar, tapi apa yang berlaku seterusnya menyentuh hati ramai.
Seorang pria Melayu menelpon telefon tersebut dengan penuh kredit. Dia merakam video sambil berkata, "Kami menimpal untuk awak, ingat hantar ke tolong Cina." Tindakan sederhana ini bukan sekadar tentang memulangkan barang ke hilang. Ini adalah tentang kepercayaan antara manusia, tentang kebaikan hati yang melintas, yang sepandang budaya. Telefon yang hilang menjadi jambatan persahabatan antara. Anda bersetuju? Saya setuju dengan awak. Nilai yang kita boleh menunjuk adalah kebaikan dan toleransi budaya dalam masyarakat Malaysia. Tiada konflik ketara, menyampaikan nilai yang kepercayaan antara manusia. Sekarang saya akan membincangkan kes Zara Karina pada tahun 2025. Pada Julai 2025, seorang pelajar tingkatan 1 bernama Zara Karina ditemui meninggal dunia selepas jatuh dari tingkat 3 asrama sekolah di Sabah. Kes ini menjadi viral di media sosial apabila terdapat dakwaan bahawa mangsa telah dibuli oleh pelajar senior sebelum kejadian. Apakah pendapat kamu? Pendapat saya ialah daripada berita ini, masyarakat dapat belajar tentang pentingan memperteras budaya budi di sekolah, memastikan keselamatan pelajar terjamin dan menanam nilai empati serta keprihatinan terhadap rakan-rakan. Kes ini juga mengikatkan bahawa setiap tindakan ganas boleh membawa akibat yang tragis. Terima kasih kepada pandangan yang diberikan oleh kalian. Sekarang kami akan meneruskan perbincangan dengan soalan ketiga, iaitu analisis kesan kandungan viral tersebut terhadap perpanduan masyarakat. Kes menguras AI yang negatif meningkatkan kerisauan awam terhadap teknologi dan privasi, melemahkan kepercayaan terhadap tokoh politik dan sistem sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, mungkin mendorong keraguan terhadap kesederhanaan perhutanan. Apakah pandangan anda, Chin Tong? Pada pendapat saya, kes kerjasama antara kaum yang positif meningkatkan pemahaman dan pengenalan antara kaum, menjadi pembawa daya soft budaya berbagai budaya Malaysia, mengukuhkan asas emosi perpaduan sosial. Apakah pendapat kamu? Pendapat saya adalah kes menghina agama sensitif adalah mengejar emosi kumpulan agama, memaksa kerajaan menguatkan pendirian rangkaian walaupun mengekalkan harmoni agama dan jangka pendek, namun mendorong kontroversi mengenai sempadan perkataan. Penelitian dari seluruh editor, apakah penyebab atau reaksi tersebut wajar? Dalam era digital ini, muncul satu jenayah baru yang membimbangkan beras kecerdasan buatan atau AI. Tindakan ini bukan sekolah tidak beretika, tapi satu jenayah serius. Penggandar bertindak secara tidak etika dan melanggar undang-undang tergolong jenayah jahat. Perhatian dan kecaman awam terhadap kejadian adalah wajar, menggambarkan pemeliharaan privasi dan perundangan. Anda bersetuju? Saya setuju dengan anda. Kandungan yang kedua ialah kandungan kerjasama antara kaum. Ini penyebaran dan reaksinya adalah wajar. Ialah kebaikan yang disampaikannya
sepadan dengan konsensus etika masyarakat majmuk Malaysia, merupakan manifestasi nilai positif di ruang digital. Apakah ialah kandungan yang ketiga? Kandungan yang ketiga adalah kandungan menghina agama. Tindakan pengguna tidak wajar kerana mencederakan perasaan agama. Namun, kecaman masyarakat perlu berwatak rasional, elak emosi ekstrim mendorong konflik baharu. Selain itu, peranan empati dan nilai peradaban dalam mengekalkan konflik sosial ialah dalam kes kerjasama antara kaum, empat belia Melayu terhadap melancong Cina memahami kerisauannya mendorong penghantaran kebaikan jika awam menunjukkan empati terhadap bangsa, pemeriksaan AI, ahli parlimen atau pihak-pihak dan kes menghina agama boleh mengurangkan emosi ekstrim dan membincangkan isu secara rasional. Selain daripada peranan empati, peranan yang seterusnya adalah peranan nilai peradaban. Warisan budaya berbagai budaya Malaysia seperti 5 prinsip rukun negara menekankan hormat toleransi. Nilai-nilai ini dapat membimbing awam ketika menghadapi kandungan viral, memilih dialog berbanding pertentangan. Contohnya, dalam kes menghina agama, jika semua pihak berasaskan dialog peradaban, konflik boleh diselesaikan dengan lebih lembut. Apakah soalan yang seterusnya, Cik Tong? Seterusnya saya akan membincangkan tentang cadangan untuk membina budaya digital yang lebih beretika. Yang pertama, gunakan media sosial dengan bertanggungjawab. Sebagai contoh, elakkan menyebar berita palsu, fitnah atau maklumat tanpa sahih. Kemudian, hormati privasi orang lain. Contohnya, jangan kongsi gambar, video atau maklumat peribadi tanpa izin. Yang ketiga, amalkan komunikasi sopan di internet. Contohnya, gunakan bahasa yang baik dan elakkan kata-kata kasar. Selepas itu, dilindungi keselamatan diri dalam talian. Contohnya, gunakan kata laluan yang kuat dan jangan kongsi maklumat peribadi. Sebelum ini, akhirnya gunakan teknologi untuk kebaikan. Contohnya, sebarkan mesej positif, bantu orang lain dan gunakan platform digital untuk pembelajaran serta kerja bermanfaat. Terima kasih kepada cadangan dan diberikan oleh kalian. Itu sahaja perbincangan kami pada hari ini. Bye.很 K 啊，不是 privacy， 哦，对，不是 privacy， 是 privacy。同意，privacy。